Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk pembelajaran bio pada hari ini, kita akan teruskan dengan subtopik 2.3 iaitu organ utama dalam transpirasi. Okay, jadi cikgu cukup yakinlah kamu dah tingkatan 5, kamu pernah dengar beberapa ratus kali dah perkataan transpirasi ini. Tapi cikgu masih akan cuba sentuh sedikit lah. Okay. So, organ utama transpirasi. Keperluan transpirasi. Okey, transpirasi ni sebenarnya proses kehilangan air lah. Di mana proses tumbuhan hilang air dalam bentuk wap air, kita panggil dia transpirasi. Okey. So air ni hilang ke mana? Air ni hilang ke atmosfera. Okey, dalam bentuk wap air lah. So proses tu kita panggil transpirasi. Dan transpirasi ni berlaku bukan sahaja pada daun, dia juga berlaku pada batang pokok dan juga bunga lah. Okey. Tetapi 90% daripada air yang tersejat ni biasanya akan keluar daripada liang stoma ataupun pada bahagian daun pokok lah. Sebab itulah kita akan sentuh tentang transpirasi pada daun lah. Okay. Kerana 90% daripada daun. Okay. So kadar transpirasi pokok ni kebiasaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor lah. Okay. Yang pertama keamatan cahaya, betapa terang cahaya tu. Kelembapan udara, suhu dan juga pergerakan udara di sekeliling pokok tersebut lah. So 4 faktor ini akan mempengaruhi kadar transpirasi bagi pokok tersebut atau pada daun tersebut. Okay, kita lihat faktor yang pertama, keamatan cahaya. So pada paksi Y adalah kadar transpirasi, pada paksi X adalah keamatan cahaya. So makin ke kanan ataupun semakin meningkat keamatan cahaya, apa yang terjadi kepada transpirasi? Kalau kamu tengok graf ni, dia semakin meningkatlah kadar transpirasi sehingga satu point ataupun satu keamatan cahaya, dia mendatar. Okay. Kenapa begitu? Okay, semakin tinggi keamatan, semakin tinggi kadar transpirasi lah. Okay, semakin tengah hari, semakin tinggilah transpirasi. Bila malar ataupun mendatar tersebut, kenapa mendatar? Kerana terdapat faktor lain yang menjadi faktor pengehat kepada transpirasi tersebut, iaitu udara, okay, kelembapan udara, suhu dan juga pergerakan udara. Di mana kalau ketiga-tiga faktor ini tidak meningkat, maka keamatan ataupun faktor keamatan cahaya hanya sekadar tu je lah yang mempengaruhi kadar transpirasi. Jika pada poin ni tiba-tiba suhu meningkat, kelembapan menurun dan juga pergerakan udara meningkat. So graf ni dia akan berubah sikit, dia akan naik sikit. Tapi akan sampai satu poin dia akan malar balik. Kerana apa? Ketiga-tiga faktor lain ni akan menjadi faktor pengehat. Faktor pengehat ni faktor yang menyebabkan benda tu stop ataupun terhentilah perkembangannya. Okay. Tapi secara keseluruhannya, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggilah kadar transpirasi. Okay. Kita tengok faktor kedua iaitu kelembapan udara, kelembapan relatif udara. Okay. Sama juga graf yang sama, cuma faktor berlainan. Paksi X diwakili dengan kelembapan udara. Semakin meningkat kelembapan udara, semakin menurun kadar transpirasi. So meningkat kelembapan bermaksud banyak wap air ataupun banyak air lah di udara ni. Udara kita ni lembab ataupun hujan lah kita boleh kata kan. So bila hujan ataupun makin lembab, kadar transpirasi akan makin berkurang lah. So dia digambarkan dengan graf tersebut. Okay. Jika kelembapan udara rendah, panas, okay, wap air cepat tersejat. Jika kelembapan tinggi, wap air tu lambatlah tersejat. Okay. So dia terbalik. Faktor ketiga adalah suhu. Okay. Sama seperti keamatan cahaya, semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar transpirasi lah. Kerana apa? Suhu meningkatkan tenaga kinetik. Ingat lagi tak tenaga kinetik? Tenaga kinetik ialah pergerakan molekul tersebut. So, bila molekul makin kuat bergerak, dia akan semakin senang berubah daripada cecair kepada wap air. Itu menyebabkan kadar transpirasi itu akan meningkat. Okay. Dan faktor terakhir adalah pergerakan udara. Okay. Pergerakan udara yang pantas, dia boleh menyingkirkan molekul air yang ada pada daun tu dengan cepat lah. Yang ada pada liang stoma tu dengan cepat. Okay. So, bila makin laju udara, semakin tinggilah kadar transpirasi. Air tu akan lagi cepat hilang lah menjadi wap air. Okay. Semakin rendah, semakin kuranglah kadar transpirasi. Okay. So berakhirlah 2.3, simple je. Cikgu rasa kamu dah belajar pun dalam menengah rendah. Cuma dia tekankan kembalilah apakah faktor yang mempengaruhi
kadar transpirasi. So next video kita akan tengok tentang organ utama dalam fotosintesis. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.